Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara? Dengar insya-Allah. Kita berkata Ustaz. Jelas. Dengar suara dah. Dengar Ustaz. Jelas. Okey, saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada alhamdulillah, syukur kepada kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam, dan seterusnya dapat kita untuk berkumpul secara tidak langsung untuk mendengar talk yang sempena, talk sempena Minggu Cakna Syura yang diadakan oleh pihak PPMA. Jadi suka untuk saya ceritakan sikit mengenai biodata ringkas mengenai panel jemputan kita pada hari ini. Nama Muhammad Mursyid Al-Amin bin Kayati yang berasal dari Wakaf Baru, Kelantan, dan sekarang menetap di Taman Pelangi, Sentul, Kuala Lumpur. Status beliau sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Latar pendidikan sekolah menengah, pernah pada tahun 2005 hingga 2010 belajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Condong, Kelantan. Dan di peringkat universiti, beliau pernah melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak pada peringkat sarjana muda usul fiqh, dan pernah belajar di University of Jordan, kemudian belajar di Universiti Islam dan aktiviti beliau sekarang menjadi guru Pondok Moden Al-Abairah Mawib, Kuala Lumpur. Dan sebelum itu pernah menjadi penyelidik projek Maqasid Syariah di Institut Darul Ihsan. Kemudian pernah menjadi pembantu penyelidik di Kuliah Pendidikan UIAM. Beliau juga pernah menjadi panelis jemputan di TV Al-Hijrah sebanyak 6 kali dan aktif berkuliah di masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dan pada hari ini beliau akan memberikan talk yang bertajuk kepimpinan antara kehendak pemimpin dan kehendak ahli. Dan jika ada soal jawab di akhir sesi nanti, boleh ditulis di ruangan FB nanti, insya-Allah. Saya menjemput dengan segala hormatnya Ustaz. Tes dengar ke? Dengar Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak pimpinan PPMA, bukan PMA, PPMA, Persatuan Penuntut Malaysia Aman, yang telah menganjurkan satu perbincangan pada malam ini sempena
musim yang berlaku ini untuk kita bicarakan salah satu tajuk yang berkait dengan syura, ataupun saya perincikan tajuk itu di bawah tema syura yang berkait dengan kepimpinan, sama ada kita nak menegakkan maslahah ataupun kehendak pemimpin, ataupun adalah kehendak ahli, ataupun kedua-dua sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Akhi Nazhan selaku Presiden, seterusnya rakan-rakan Esko AMT dan Esko Pimpinan MPMJ, PPMA. Saya pun segan sebenarnya untuk berkongsi pada malam ni, sebab walaupun Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan beberapa tahun berada di Jordan, tetapi saya bukanlah kira kharij secara rasmi daripada Al-Jami'ah Al-Urduniyah, tapi oleh kerana ada meninggalkan beberapa, kita kata secara organisasi lah, belajar tu tak pandai sangat, tapi oleh kerana ada penglibatan juga, maka atas sangka baik itu sahabat-sahabat minta anda untuk berkongsi beberapa yang berkait dengan apa yang berlaku di sana. Cuma anda ingin tegaskan di awal ini bahawa apa yang kita cuba kongsikan malam ni, yang pertama anda rasa perkongsian anda agak ringkas lah, tak panjang sangat. Selebihnya kita buka discussion. Yang kedua, anda bukan bentang pada malam ini untuk menjustifikasi mana-mana pendapat ataupun mana-mana keputusan yang sedang berlaku di Jordan. Sekadar kita nak bentangkan al-fikrah al-ammah ataupun idea umum yang ana astafid mengambil faedahnya daripada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Ahmad Abdul Salam Ar-Raisuni hafizahullah taala tentang Asyura fi Ma'rakatil Bina, satu kitab yang bagus yang menerangkan prinsip-prinsip tentang syura ataupun al-musyawarah, yang mungkin fawaid yang ana ambil dan share pada malam ini tidaklah terlalu banyak. Selebihnya antum sebagai tulabul ilm boleh panjangkan lagi dalam kajian-kajian dan yang akan datang tentang perbahasan ini dan cuba lihat pada aspek-aspek yang berbeza. Okey, insya-Allah tajuk yang kita berikan adalah berkait dengan kepimpinan. Dan kepimpinan ini sesuatu yang menunjukkan bahawa syariat Islamiah ini dia telah jama'at bainal asy-syari'ati wal hikmah. Menunjukkan Islam itu adalah sesuatu yang menghimpunkan antara syariah, wahyu daripada Allah Azza wa Jal, dan juga mengambil sesuatu daripada hikmah basyariyah ataupun daripada benda yang sudah ada sebelum daripada adanya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia telah memimpin sama ada dalam bentuk qabail ataupun dalam bentuk syu'ub yang disebut di dalam Al-Quran, ataupun dalam bentuk empire yang tertentu. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jadi hal itu telah berlaku sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila datangnya Islam approve dan iktiraf benda itu kerana dia adalah sesuatu hikmah insaniyah dan juga diambil iktibar oleh syarak sebagai satu penguat, sebagai satu wasilah, sebagai satu asbab untuk menguatkan lagi Islam. Sebab tu kalau kita lihat ini secara latar awal lah, bagi kita tak masuk lagi kepada tajuk, dalam sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi start dengan apa? Saya selalu beritahulah, Nabi start di Madinah tu, Nabi start di Mekah tu selama 13 tahun. Bilangan para sahabat yang bersama dengan kumpulan Nabi tak lebih daripada 300 orang dalam sebahagian besar riwayat. Adapun tak 10 tahun berada di Madinah oleh kerana adanya kepimpinan, adanya kuasa, adanya daulah, maka itu menjadi asbab secara, bukan setakat secara aspek syaraknya, tetapi secara sunnatullah, secara tajribah ataupun tajribah basyariyah, pengalaman dan hikmah insaniah itu. Kita lihat dalam Badar bermula dengan 300, dalam Uhud makin ramai yang menyertai peperangan 700, dalam peperangan seterusnya 1000 orang pergi kepada 10,000, 15,000.
puluh-puluh ribu sehingga 120,000 ketika Hajjatul Wada'. Bilangan yang berkembang kerana kepimpinan Nabi SAW. Itu secara asasnya, kita bukan nak kupas dalam bab tu dah. Okay, baik. So malam ni kita nak bincang, mungkin kita tengok biasanya kepimpinan ni dalam ilmu Islam kita bahas dalam ilmu siasah ataupun as-siyasah asy-syar'iyyah. Ramailah para ulama yang tulis siasah ni. Cuma kadang-kadang karya para ulama tu dia banyak relate dengan konteks dan sistem perundangan dan juga sistem pentadbiran zaman tersebut lah. Seumpama kitab Al-Qiyasi, Ghiyasul Umam karangan Al-Imam Al-Juwaini, kitab Al-Mawardi karangan Al-Imam Al-Mawardi, kitab Ibn Taymiyah Siyasah Syar'iyyah, yang ada aspek-aspek yang berbeza-beza lah. Tapi kita bukan nak lihat pada tu. Kita nak beritahu bahawa kepimpinan ni satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepimpinan ialah setiap orang bertindak sebagai pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dalam hadis ini Nabi menggunakan pertama sirah kul yang merujuk kepada setiap fard juz'i ataupun fardul insan itu dia adalah pemimpin. Cuma berbeza lapangan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis itu Nabi menggunakan istilah mas'ul. Nabi menggunakan ra'i, kemudian Nabi mengatakan mas'ul. Artinya dia adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasarrufat al-fard, kita punya tingkah laku personal pun akan ditanya di sisi Allah. Apatah lagi yang berkait dengan maslahah ammah ataupun public interest yang kita nak lakukan dalam kepimpinan, mesti lebih lagi akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara prinsip asaslah. Okay, baik, kita nak masuk, kita masuk tentang kepimpinan. Kata para ulama, kepimpinan itu adalah aqd, kontrak. Sebab itu kita kena tengok dalam sejarah Islam macam mana boleh istiqrar ataupun boleh stabil sesuatu kepimpinan, kerana Nabi memperincikan makna al-imamah wal wilayah wal khilafah itu dengan satu wasilah yang dinamakan sebagai al-aqd, satu kontrak. Sebab kalau kita lihat pada hukum, pada aspek syariah, pada aspek nusus, sama ada nusus itu adalah sesuatu nas yang tunazzimu alaqatal 'abdi bi rabbih. Itu aspek ibadat, menghubungkan antara hubungan manusia dengan Tuhan, ataupun yang tanzim alaqah al-'abdi ma'al 'abd ataupun ma'al makhlukin. Itu lebih kepada aspek muamalah. Dan aspek muamalah ini kalau kita lihat dalam perbahasan hukum kita, perbahasan syarak kita, kebanyakan besar muamalah itu dibina di atas akad. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berpeganglah kepada janji, kepada akad, kerana itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkahwinan kita ada akad. Maksudnya apabila ada akad, ada syarat dia. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, setiap suluh itu, setiap perjanjian itu dibenarkan illa syartan ataupun illa sulhan ahalla haraman wa harrama halalan, melainkan perjanjian yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Artinya ada keluasan, dan itu dibina di atas akad, kontrak. Al-kontrak di antara dua pihak. Kontrak paling kurang dia adalah melibatkan al-aqdu bainat tarafain, di antara dua pihak. Sebagai perkahwinan, bagaimana perkahwinan melibatkan dua pihak, apalagi jual beli melibatkan bainal bai' wal mushtari, melibatkan dua pihak, maka begitu juga kepimpinan melibatkan dua pihak, iaitu antara bainal hakim wal mahkum, bainal hukama wal mahkumin. Itu adalah akad. Dan akad inilah yang tak dipahami oleh sebahagian orang. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, Nabi tidak bawa di dalam pemerintahan Nabi setiap apa yang berlaku, Nabi akan refer kepada akad terlebih dahulu. Sebab itu kita lihat tak kala seawal Rasulullah SAW masuk ke Madinah. Tadi kita sebut umum, jangan silap faham, lepas ni kita perincikan.
seawal Nabi masuk ke Madinah, apa yang Nabi buat? Pertamanya Nabi satukan di antara orang Islam lah, Al-Muhajirin wal Ansar. Yang kedua, Nabi bina satu dustur yang namanya dustur ataupun yang dinamakan sebagai perlembagaan Sahifatul Madinah, perlembagaan Madinah. Perlembagaan Madinah tu ya adik, perlembagaan ataupun Sahifatul Madinah yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu bukti bahawa setiap perkara yang melibatkan siasah syar'iyah, kepimpinan ataupun hubungan antara manusia dengan manusia terbina di atas uqud, di atas akad. Nabi tak kata, okey sampai sini kita semua apa-apa kena rujuk Quran, kena rujuk sunnah. Orang lain mana faham, dia kena ada satu benda yang clear. Satu benda yang bersifat disepakati oleh bainat tarafain, di antara dua pihak. Dan mestilah akad ataupun kontrak janji itu tidak bercanggah dengan nusus ataupun sesuatu yang menterjemahkan ruh, maqasid dan juga tujuan yang nak dikehendaki daripada nas, daripada syarak. Apa poin dia kat sini? Ini menarik kalau antum nak lihat, anda pun taklah baca semua lagi, tapi ada satu karangan yang bagus yang dikarang oleh tokoh moden ini tentang masalah dustur, macam mana berlaku dalam sejarah Islam ini. Berlakunya ada antara kelompok yang gulu dan kelompok yang istibdad, yang zalim ini ialah kerana tidak kuat ataupun kerana tidak kerana ada masalah dalam berinteraksi dengan masalah akad tadi, masalah dustur. Berlakunya Khawarij kerana tidak faham masalah akad, tidak faham masalah dustur. Dan biasanya akad itu adalah akad yang disepakati oleh dua pihak. Dan biasanya akad iaitu pula adalah sesuatu yang mentahqiq, yang melaksanakan maslahah kebaikan untuk masyarakat yang ramai. Itu biasa. Itu kitab tadi karangan Syekh Dr. Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti, bukan yang di Madinah tu. Ini dia duduk di Qatar lah. Dia bahis ataupun dia seorang pensyarah akademik lah. Dia ada satu buku yang tak ingat ada nama dia. Tentang dustur, nanti kita akan share insya-Allah. Apa maksudnya? Nak menerangkan apa yang berlaku dalam polemik sejarah Islam. Berlakunya kekacauan ataupun ketidakstabilan ataupun stabil tetapi dengan penuh kezaliman, tidak ada check and balance dalam pentadbiran kerana tidak berpegang kepada akad yang telah disepakati ataupun tidak ada kejelasan dalam dustur, perlembagaan. So perlembagaan itu adalah kontrak di antara dua pihak. Dan itulah yang menjadi asas kepada sesuatu kepimpinan. Contohnya dalam keluarga ada akad perkahwinan. Apabila sudah ada akad, artinya ada dua perkara. Artinya ada al-wajibat wal huquq. Contohnya dalam konteks usrah, family. Apabila adanya kontrak perkahwinan, akad, artinya ada al-wajibat yang perlu dilakukan oleh suami, mencari nafkahnya, memberi kasih sayangnya, memberi ketenangan, memberi kebahagiaan dan juga mengajarkan agama. Islahul fikrah, kata Ibn Ashur. Itu peranan ayah ataupun peranan ibu bapa ataupun peranan suami tadi. Dalam masa yang sama, suami juga ada hukuk, ada hak-hak yang dia perlu daripada isteri dia, yang dia nak minta daripada isteri dia. Begitu juga isteri, dia ada wajibat, ada hukuk. Begitu juga dalam konteks kepimpinan. Apabila adanya kepimpinan, artinya ada al-wajibat, ada benda yang perlu dilaksanakan oleh kepimpinan itu. Ada kewajipan, ada tanggungjawab yang mereka perlu laksanakan. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga ada hak, pemimpin itu ada hak untuk masyarakat siqah dengan mereka. Untuk adanya al-wala kepada mereka. Al-wala ni al-wala ni luas makna wala ni. Kalau kita nak lihat perbahasan wala ni, kita baca buku Syekh Dr. Syarif Hatim Auni. Dia ada bahas tentang masalah wala ataupun ta'ah di dalam Islam. Al-Raisuni pun ada tulis juga. Kalau kita buka YouTube, ada perbahasan daripada Dr. Qutub Mustafa Sanu, bekas Timbalan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sekarang ni jadi menteri dekat negara dia lah. Di antara tokoh yang membahaskan tentang akad, tentang al-wala, al-walaat. Walaat ni maksudnya ketaatan lah. Kalau hebat setara mana pemimpin, kalau masyarakat itu tak kuat, tak memberikan kepercayaan, tidak ada siqah, tidak ada
kepercayaan dan juga ketaatan kepada apa yang dipolisikan oleh kerajaan, dipolisikan oleh pihak kepimpinan, pentadbiran, maka tak jadi juga. Maka pemimpin berhajatkan kepada, pemimpin ada hak yang dia nak daripada rakyat, daripada masyarakat, daripada ahli untuk beri kepada mereka supaya berlakunya kestabilan tadi. Maka itu asas kepada perbahasan kita, iaitu tentang apa? Tentang bahawa kepimpinan itu adalah uqud ataupun al-aqad, dan di sana banyak dalil tentang akad. Dan dalil tentang akad itu dalil-dalil yang bersifat prinsip lah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Dan kita lihat, sebelum kita masuk kepada masalah yang seterusnya, kita lihat juga dalam sirah Nabi SAW. Sebab kadang-kadang apabila kita baca sirah, ialah kita ada satu ketidakseimbangan dalam memahami sirah Nabi SAW. Kerana penulisan sirah itu di peringkat awalnya dia banyak diambil daripada kitab-kitab hadis dalam bab ataupun dalam kitab yang dikenali sebagai As-Siyar wal Maghazi. Direlatekan sirah itu banyak dengan konteks peperangan Nabi SAW. Sehingga perkembangannya kitab sirah dan sebahagian berlaku tidak seimbang. Sebahagian orang yang membaca sirah tak kala dia hanya melihat sirah itu berkait dengan perangnya Rasulullah SAW. Sedangkan dalam sirah itu ada banyak uqud, ada banyak as-sulh, sulhul Hudaibiyah ataupun hilful fudul, perjanjian Nabi tentang apa yang berlaku sebelum daripada zaman nubuwah. Dan juga banyak lagi kontrak ataupun kita sebut sebagai perjanjian uqud di antara Nabi dengan pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Itu memberi erti bahawa instrumen yang penting di dalam sesebuah kepimpinan ialah meletakkan asas kepercayaan berteraskan wasilah akad tadi. Yang mana dengan akad itu kita boleh membina kepimpinan yang baik dan setiap orang ada wajibat yang dia perlu laksanakan dan setiap orang ada ada hak yang dia nak minta daripada pihak yang kedua. Okay, baik, pada malam ni kita nak share sikit. Apabila kita sebut begitu, maka kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu kita nak memahami kepimpinan itu antara satu perspektif yang anda selalu sebut adalah perspektif maqasid dan wasail. Ini kita kena imbang antara melihat sesuatu pada perspektif maqasid dan perspektif wasail. Apabila kita sebut maqasid, jangan kita limitasikan makna maqasid itu kepada hifzuddin, hifzul akal, hifzul nafs, hifzul mal dan sebagainya, hifzul nasal dan sebagainya. Apa yang kita nak maksudkan dalam konteks kepimpinan itu, macam mana kita nak perincikan sesuatu tindakan kepimpinan yang kita nak buat, at-tasarrufat as-siyasiyah ataupun al-idariyah yang kita nak laksanakan dalam konteks kita sebagai pemimpin organisasi. Pertama, kita kena letak apakah objektif dulu. Ini dalam bengkel kan. Ataupun kita kata apakah maqasid kepada kepimpinan tadi. Apa yang kita nak capai. Apa masalah yang kita nak capai dalam konteks kepimpinan tadi. Itu penting. Apa masalah yang kita nak capai kan. Setelah kita jelas masalah yang kita nak capai, barulah kita boleh gariskan apakah wasilah-wasilah yang kita boleh lakukan untuk mencapai kepada masalah tadi. Okey, kita bagi contoh. Kepimpinan, apakah tujuan daripada sebuah kepimpinan? Antaranya, kata para ulama di dalam ilmu siasah syar'iyah, tujuan besar daripada kepimpinan itu adalah untuk menegakkan maslahah kepada masyarakat, kepada manusia, nak menegakkan maslahah. Kebaikan lah, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Okey, sekarang ni apabila kita tahu itu adalah tujuan yang terbesar, walaupun di sana ada maslahah, ada maqasid yang tabi', maqasid yang juz'iyat yang datang kemudian. Setelah kita tahu tujuan daripada sebuah kepimpinan, maka barulah kita perincikan apakah wasilah-wasilah yang kita boleh lakukan ataupun yang ditetapkan oleh syarak supaya boleh ditegakkan sebuah kepimpinan itu. Maka di sana muncullah perbahasan tentang syura.
Kerana salah satu wasilah yang disebut oleh para ulama ialah tentang syura dalam Al-Quran. So kita sentuh sikit tentang masalah syura. Kerana dan kita cuba ambil faedah lah, walaupun boleh jadi pendapat yang ana cuba kemukakan ini tidaklah mewakili 100% kita kata minda ataupun karya yang dimaksudkan oleh Syekh Raisuni, tetapi ana cuba semampu mungkin untuk mengeluarkan faedah-faedah yang ringkas yang kita boleh ambil daripada kitab dia tadi. Okay, baik, apabila kita masuk tentang syura, apa kita maksudkan daripada syura? Syura adalah wasilah untuk kita tahqiqkan tujuan dan masalah yang kita nak daripada kepimpinan tadi. Salah satu wasilah itu adalah dengan maksud syura. Di dalam Al-Quran banyak datang ayat-ayat yang berkait dengan syura. Kan antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Wa syawirhum fil amr. Dalam membahaskan ayat ini adalah ayat prinsip. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pertama ialah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Bukan Ibn Arabi tetapi Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Andalusi dalam kitab di Ahkamil Quran. Dia mengatakan bahawa wasyawirhum fil amr itu ialah ayat yang dimaksudkan kepada ataupun yang ditujukan kepada Abu Bakar dan Umar. So daripada tafsir Ibn Arabi ini ataupun daripada tafsir Ibn Arabi ini, dia telah melimitasikan makna syura itu kepada satu struktur yang melibatkan pihak yang tidak ramai ataupun kita sebut sebagai syura al-khassah. Tak kala dia menafsirkan syura itu adalah hanya tuwajjah ataupun yuwajjah hadzal khitab ila Abi Bakr wa Umar. Maka pendapat itu dibantah ataupun tidak dipersetujui oleh sebahagian para ulama yang lain. Jumhur para ulama mengatakan ayat itu adalah ayat yang umum. Macam mana boleh dipahami sebagai umum? Ataupun bagaimana dipahami itu melibatkan syura yang umum? Apabila ayat itu ditafsirkan dengan tasarrufat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah dalam tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita pergi sikit-sikit lah kan. Ulama bincang juga, sebagai ulama kata, peringkat awal taksis kepada mafhum syura itu, dia lebih kepada syura bi'atibar ataupun syura lil maqasidiyah la lisyakliyah. Apa maksud tu? Maksudnya syura di peringkat taksis yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikembangkan oleh para sahabat. Banyak di peringkat awal praktik kepada prinsip wasyawirhum fil amr itu, musyawarah itu ialah lebih kepada lil maqasidiyah la lisyakliyah, lebih kepada tidak memandang ataupun tidak pandang sangat kepada syakliyah, tidak pandang sangat kepada struktur macam mana syura itu, tetapi lebih kepada memandang kepada maqasid, adakah tercapai tak maksud daripada syura tadi. Sebab itu tidak ramai orang yang menganalisis struktur-struktur syura yang telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ramai orang ataupun ramai orang yang membaca dan mensyarahkan praktik syura itu kepada lebih kepada maksud. Maksudnya syura yang Nabi buat tu telah tercapai maksud syura. Telah tercapai dia punya maksud syura tanpa bincang adakah perincian syura itu begini sepatutnya ataupun disyakliyatnya bagaimana, sepatutnya berapa orang, sepatutnya sebab Nabi melakukan semua bentuk. Ada kala Nabi khutbah kepada ramai minta pendapat. Ada kala Nabi pergi kepada beberapa orang sahabat. Tidak dianalisis secara mendalam siapa sahabat yang Nabi tanya cukup tak keahlian sebagai ahli syura. Kadang-kadang Nabi tanya beberapa orang saja dalam peperangan, yang lain setuju. Kadang-kadang Nabi astasyir ataupun Nabi minta pendapat ramai waktu khutbah dan sebagainya. Maka keadaan-keadaan itu ulama tak analisis. Okey, yang Nabi tanya tu cukup tak keahlian sebagai ahli syura? Kerana mereka mengatakan banyak pengamalan di peringkat awal, praktik di peringkat awal Islam itu lebih kepada syura lil maqasidiyah, melihat pada i'tibar sudah tertegak maksud daripada syura itu, walaupun
dengan perincian struktur pelaksanaan yang berbeza-beza pelaksanaan syura itu sendiri. Lepas ni kita akan tengoklah. Okey, baik. Okey, dalam kitab ini kalau kita boleh kongsikan apakah tujuan daripada syura sebelum kita perincikan macam mana cara ke syura itu ataupun macam mana perincian pelaksanaan kepada musyawarah itu. Maka dalam kitab ini dia ringkaskan kepada beberapa lah, kita ambil sedikit. Antara maqasid kepada syura ataupun maqasid kepada tasyawur itu. Pertama dia kata al-wusul ila as-sawabi wal aswab, untuk sampai kepada pendapat yang tepat, pendapat yang betul dan juga yang paling betul sekali. So ini disokong oleh ayat Quran lah. Apa alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Itu yang pertama. Jadi syura itu adalah untuk kita bincang mencapai pendapat yang lebih tepat. Yang kedua al-khuruj minal ahwa wal mu'athirat dzatiyah. Antara maqasid tujuan daripada adanya syura itu supaya al-khuruj minal ahwa wal mu'athirat dzatiyah. Supaya sebab masing-masing ni boleh terlepas sebab daripada hawa nafsu. Sebab manusia ni secara personal kita masing-masing ada hawa nafsu kita, ada kecenderungan kita, ada lok-lok kita, ada masalah peribadi kita. Ada kecenderungan yang tak berasaskan kepada hujah ataupun logik yang kita kadang-kadang cenderung kepadanya. Maka dengan bincang dalam syura itu, maka kita setiap orang boleh imbang benda tadi. Boleh jadi dia tidak mengikut kehendak hawa nafsunya kerana pertimbangan itu berlaku dalam bukan secara personal tapi juga mengambil kira pendapat rakan-rakan dalam mesyuarat itu. Yang ketiga adalah man'ul istibdad. Maksudnya untuk membantah daripada berlakunya istibdad, dictatorship lah. Yang keempat, ta'limut tawadhu', untuk mengajar adanya tawadhu'. Maksudnya apabila kita melakukan musyawarah walaupun dalam konteks 2 orang ataupun 3 orang, paling kurang mengajar kita tawadhu' lah. Kita tak rasa pendapat kita semua betul. Boleh jadi pendapat sahabat kita betul dan sebagainya. Itu mengajar kepada tawadhu'. Okay, yang kelima ialah i'ta' kulli dhi haqqin haqqahu. Maksudnya supaya kita boleh memberi setiap orang itu hak yang sepatutnya. Maksudnya kalau syura itu sama ada syura yang ammah melibatkan semua orang ataupun syura khassah melibatkan beberapa orang, sekiranya tertegak tujuan-tujuan tadi, maka tak kisahlah. Itu kita akan tengok nanti. Adakah perlu macam mana? Kita kena tahu maqasid dulu. Kita kena tahu tujuan dulu. Ulama dah gariskan tujuan, barulah kita pergi kepada wasilah. Sebab wasilah ni dia agak fleksibel, walaupun ada wasilah yang asal ataupun ada wasilah yang istisna, tetapi sekurang-kurangnya wasilah itu dia hukumnya adalah tabi'ah. Dia adalah follow kepada maqasid tadi. Dia adalah sesuatu yang bersifat teknikal yang follow kepada maqasid. Yang keenam kata para ulama adalah isya'atu jawil hurriyati wal mubadarah, untuk train ahli itu, untuk dalam ahli mesyuarat itu, untuk train dia memberi pendapat, untuk dia meluahkan dan sebagainya. Tapi ni yang paling penting sekali yang akhir ini kata para ulama, al-ulfatu wal wihdah, kesatuan hati, ataupun kita kata al-ulfah ni macam wa'allafa bainakum, kelunakan jiwa dan kesatuan hati lah. Itu yang penting. Sebab apa kita bincang? Sebab apa kita bincang melalui syura? Ataupun sebab apa kita bincang terhadap sesuatu benda? Kita tak buat personal opinion semata-mata. Kerana paling kurang kita nak kesatuan di kalangan kita. Itu antara maqasid musyawarah ataupun maqasid syura yang digariskan oleh para ulama. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya. Okey, adakah syura itu mesti syura yang melibatkan umum, pendapat yang umum? Melibatkan ar-ra'yul 'am, ataupun syura itu adalah syura yang hanya melibatkan pendapat beberapa orang sahaja. Sebahagian orang tu ditolak, syura ni mesti menepati pendapat semua, ataupun paling kurangnya pendapat al-aghlabiyah. Sebenarnya dia ada di tengah-tengah tu adalah pendapat majoriti, sehingga dia menganggap mengambil pendapat sebahagian tu tak ada. Lepas ni kita akan tengok. Jadi di sini ulama bincang,
Kata dalam buku ini dia kata al-aslu fi syura wa at-tawsi' wa at-ta'mim wa la yu'dalu anhu illa asbabin thalathah ataupun li asbabin thalathah. Dia kata asal pada syura ini pendapat Syekh Ar-Raisuni hafizahullah taala, dia kata adalah mengambil pendapat ramai. Ini pun ada perbahasan syura dalam konteks apa menambil pendapat ramai. Sebab sekarang ni masalah di kalangan kita ni, apabila kita limitasikan syura, pilih pemimpin. Sedangkan syura itu boleh berlaku dalam selepas pemimpin dipilih. Nak menguruskan isu pendaftaran pelajar contohnya. Nak menguruskan isu kecurian. Nak menguruskan isu masalah hukum. Nak menguruskan isu perbahasan tentang murakib. Apa safar mar'ah. Ini ada ikhwah, ada pelajar perempuan nak pergi safar ke Turki. Ataupun nak menguruskan isu tentang masalah apa lagi. Jadi kita apabila kita bincang bab syura, yang first kali kita kena letakkan satu tanggapan yang satu gambaran yang jelas bahawa jangan limitasikan syura itu pada aspek nak memilih pemimpin saja. Itu kita akan tengok nanti dalam aspek yang macam mana, dalam konteks yang kita nak masukkan itu. Secara umumnya, dia sebut secara umum. Bila sebut secara umum, mesti ada istisnaat ataupun pengecualian dalam konteks yang tertentu. Maka secara umumnya adalah dia melibatkan ar-ra'yul 'am, pendapat ramai. Sama ada semua ataupun pendapat kebanyakan. Mustahil untuk capai pendapat semua. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam Al-Quran pun sendiri ada konteks-konteks tertentu. Ayat Quran ni kadang-kadang mencela untuk kita ambil pendapat ramai, tapi sebenarnya celaan itu ada konteks yang tertentu lah. Kita tak masuk kepada itu lagi. Maka kata penulis ini hafizahullah taala, dia kata asal pada syura itu adalah tawsi' wa ta'mim. Melainkan ada beberapa keadaan yang kita boleh limitasikan syura itu kepada asyura al-khassah, yang mana kita dibenarkan mengambil pendapat yang kedua, ataupun kita boleh memilih di atas maslahah yang kita kira untuk limitasikan syura itu kepada al-khassah. Antaranya disebut yang pertama liwujudi usrin ta'azzurin, kerana adanya kesukaran ataupun ada keuzuran, ada sebab-sebab yang mengikut pentadbiran pada waktu tersebut dia kira sukar untuk kita nak ambil kira semua. Sebab kadang-kadang dia orang main-main, ataupun kadang-kadang ramai ni jadi masalah ke, ataupun sukar nak kumpulkan pendapat semua, ataupun banyaklah. Jadi tafsiran kepada uzur ataupun kesukaran itu adalah berbeza-beza lah. Maksudnya sekiranya ada mawani', ada halangan yang untuk kita tidak boleh laksanakan syura dalam konteks mengambil pendapat ar-ra'yul 'am, maka kita boleh memilih syura dalam konteks yang khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, litahaqquqil kifayati bi ba'd duna ba'd. Maksudnya intahaqqaqatil kifayah wa hasala al-maqsud. Maksudnya sekiranya tertegaknya kifayah dan tercapainya maksud. Contohnya maksud yang kita sebutkan tadi lah. Contohnya kita nak supaya dilakukan sesuatu tujuan dalam kepimpinan itu tercapai maksud dengan hanya beberapa orang saja yang kita pilih sebagai ahlul khibrah, ahlul ra'yi wal ma'rifah, yang kita rasa dia adalah orang yang ada pengalaman, ada idea yang boleh memberi pendapat dalam masalah itu. Dan dengan bilangan yang tak ramai itu tahaqqaqa al-maqsud, tahaqqaqa al-maqsud ataupun tahassal al-maqsud ataupun husul al-maqsud, tercapai kehendak ataupun tercapai tujuan tadi, maka tidak ada masalah untuk kita mengambil pilihan yang kedua. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga, kata penulis ini, dia kata liwujudi qadaya takhassusiyah la yasluhu laha wa la yanfa'u fiha illa bi ahliha. Okey, kerana dia kata kerana ada beberapa kes yang mana tidak boleh kita mengambil pendapat umum. Kerana hanya boleh dia ambil kira pendapat ahli takhassus dalam masalah yang berlaku. Sebab tu kita kata syura itu jangan limitasikan. Contoh kita kata dalam konteks, contohlah bukan nak support ke ataupun bantah.
kita tak nak masuk campur lah, kita orang luar. Tapi kita ambil contoh, okey, contohnya ada satu organisasi dia mengambil pendekatan memilih pemimpin menerusi syura yang khasah. Maksudnya tidak melibatkan pilihan raya dan sebagainya. Tapi dia masih lagi boleh mengamalkan, mempraktikkan syura al-ammah dalam masalah-masalah yang lain. Maksudnya dia mengamalkan syura al-khassah dalam masalah memilih pemimpin, tetapi dalam isu-isu yang lain, contohnya isu program ataupun isu pelaksanaan mengatur perjalanan ataupun majlis ilmu ataupun hawadith ataupun nawazil ataupun isu-isu yang bersifat maslahah ammah, polisi, juran dan sebagainya, contoh. Itu maksudnya dia boleh memilih juga untuk, maksudnya teknikal itu berubah-ubah. Boleh jadi dalam satu aspek dia memilih syura khassah, tapi dalam pendekatan yang lain dia boleh memilih syura yang al-ammah. Itu maksudnya kita jangan limitasikan, jangan terhadkan syura itu pada aspek memilih pemimpin sahaja. Walaupun itu mungkin yang dimaksudkan dalam konteks sekarang inilah. Okey, kita back kepada poin yang ketiga tadi. Bila masa kita boleh kembali ataupun kita boleh menggunakan syura khassah itu kerana kata para ulama liwujudi qadaya takhasusiyah. Kerana ada kes yang khusus yang mana tidak boleh dicapai melainkan kita bertanya kepada ahli ra'yi wal ma'rifah ataupun ahli khibrah. Contohnya ada berlaku nawazil, masalah hukum, ataupun contohnya berlaku masalah yang memerlukan ahli khibrah, orang yang berpengalaman tertentu daripada beberapa pihak yang kita perlu bertanya dia tadi. Itu maksudnya. Maksudnya secara umumnya apa kesimpulan kita, walaupun penulis ini dia ada tarjihkan pendapat dia, kesimpulan kita adalah pilihan itu berdasarkan al-halat, keadaan yang kita sedang lalui, dan setakat mana pilihan kita itu boleh mencapaikan kepada maksud ataupun maqasid kepada syura tadi. Kalau kita rasa syura maqasid kepimpinan itu ataupun maqasid daripada syura itu boleh dicapai dengan syura al-ammah, yakni mengambil kira pendapat majoriti ataupun ramai, maka kita pilih yang itulah. Tapi kalau kita rasa dalam konteks itu sesuatu maqasid yang kita sebut dalam 7 maqasid itu boleh dicapai menerusi syura al-khassah, maka kita pilihlah syura al-khassah. Itu sangat fleksibel, walaupun ada yang lebih kuat timbangan dari sudut dalil yang istidlal dan sebagainya, tapi dari sudut teknikalnya dia agak fleksibel melihat kepada keadaan-keadaan yang kita sebut tadi. Tak tahulah. Itu secara lebih kurang je lah. Tak bawa sangat. Antaranya kalau kita lihat dalam Quran pun ada disebut, contohnya tak kala menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Tak kala ada orang yang mengambil peluang, sebab Madinah ni kan dia berada dalam keadaan sentiasa prepare untuk perang. Maksudnya, tapi ada yang mengambil kesempatan di kalangan munafiqun yang sengaja aza'u bih, yang sengaja memviralkan berita yang tak betul bahawa Madinah, kadang-kadang dia orang datang ke Madinah nak diserang ataupun berlaku peperangan yang mereka menakutkan ahli Madinah dan sebagainya. Maka apabila viral berita itu, Quran mengajar rudduhu ila Allahi war rasuli wa ila ulil amri minhum. Ini maksudnya ayat ini tentang ada spesifik benda yang kita tak boleh mengambil kira pendapat kebanyakan sebab rosaknya ataupun ruang kebebasan itu di hijack oleh sebahagian orang yang ada kepentingan tertentu untuk dia menyebarkan berita yang salah supaya dia boleh timbulkan satu perspektif persepsi yang buruk kepada Rasulullah sebagai ketua di Madinah. Aza'u bih, maksudnya tentang aman awil khawfi aza'u bih, tentang keamanan di Madinah. Maka dalam keadaan al-jaw ataupun udara politik ataupun udara masyarakat yang begitu, maka dalam konteks itulah, kita bicara dalam konteks itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan rujuklah kepada ataupun istisyar, mintalah pendapat, berbincanglah dengan orang-orang ahli al-ikhtisas ataupun ulil amr, ahli al-hal wal 'aqd. Mereka-mereka yang terlibat dalam polisi ataupun dalam kes ataupun mereka yang ada kuasa dalam masalah tersebut. Itu maksudnya. Okey, baik. Itu secara umum lah. Okey. Secara umum tentang apa?
tentang sama ada syura itu dilaksanakan secara tausi' ataupun dilaksanakan secara ta'mim. Okey, baik, kita pergi kepada seterusnya beberapa perkara. Cara untuk kita milih ahli syura. Ada tiga cara yang disebut dalam kitab ini. Yang pertama, kita boleh pilih secara ta'yin. Ini juga berlaku di kalangan zaman dahululah, ta'yin. Maksudnya ta'yin ini seorang pemimpin dia pilih secara spesifik siapa yang nak gantikan dia. Sebab bagi dia tahu siapa yang ada kemampuan untuk gantikan dia. Maka dia lakukan dengan tariqatut ta'yin. Ini cara yang pertama yang disebut dalam kitab ini. Yang mana kadang-kadang ada benda tu tak diketahui oleh orang ramai. Tak mampu, orang ramai tak tahu. Orang ramai mungkin tak kenal orang yang berkepakaran dalam bidang-bidang yang tertentu contohnya. Ataupun dan banyaklah. Jadi ini cara yang pertama. Yang kedua, tariqatul intikhab. Intikhab kat sini bukan refer kepada pilihan raya, tetapi adalah secara maknanya yang makna lughawi, makna bahasa. Maksudnya dengan cara mengambil pendapat al-ra'yal 'am, pendapat publik tadi. Yang ketiga, ini yang lebih tepat ataupun yang bagian yang lebih kita boleh manfaatkan adalah al-jam'u bainat tariqatain. Kita boleh manfaatkan kedua-dua. Maksudnya boleh jadi ada orang yang kita minta, ada orang yang kita pilih secara ta'yin, ada pimpinan yang kita pilih secara al-ra'yul 'am. Maksudnya kita boleh gabungkan. Mungkin kita boleh buat ada yang dipilih secara ta'yin di kalangan ahli majlis syura. Contohnya yang berlaku kalau dalam konteks di Malaysia ni ada tempat-tempat, contohnya di Borneo, maksudnya ada adun yang dipilih dalam pilihan raya, adun yang dilantik secara ta'yin. Itu tak apalah, kita pun tak nak pergi kepada politik Malaysia, tapi kita nak pergi pada prinsip umum ialah ada tiga keadaan tadi untuk memilih siapakah yang layak terlibat diri dalam memberi pendapat. Sebab ahli syura adalah orang yang akan memberi pendapat dan diambil kira pendapat dia tadi dalam membuat keputusan. Jadi kalau dipilih orang yang silap, maka silaplah keputusan yang akan dibuat. Maka cara memilih itu juga perlu dilihat sebagai wasilah untuk menegakkan maksud daripada salahiyah, kebaikan ahli syura yang akan memberi pendapat dalam menegakkan maksud daripada syura itu. Tujuh yang kita sebut tadi adalah maqasid ataupun objektif daripada syura tadi. Okay, baik. Akhir sekali, banyak. Cuma akhir sekali ada perbincangan pula dalam masalah tasyawur, masalah musyawarah ini adalah hal kanat syura mulzimatan atau mu'limatan. Adakah syura tu hanya sekadar untuk memberi panduan, just untuk inform ini adalah yang lebih tepat, mu'limah, ataupun dia ada mulzimah. Dia mesti sesuatu yang mulzim, yang wajib kita follow. Maka ada tiga pendapat yang disebut dalam kitab ini oleh Dr. Ahmad Raisuni. Dia kata yang pertama, dia kata ammatul ulama'i wal mutaqaddimin yarawna anna al-mustashira ya'khudhu min dhalika bima yarahu sawaban wa bima yabdu lahu rajihan. Ini ana ta'dil lah sikit dia punya ayat ni sebab kita ringkaskan daripada kitab. Yang pertama dia kata ma yustafadu min kalamil mutaqaddimin, apa yang kita boleh ambil faedah daripada kalam mutaqaddimin, kebanyakan sama ada di kalangan mufassirin ataupun di kalangan fuqaha, mereka melihat syura itu adalah sesuatu yang mu'limah, tidak ilzam. Apabila sesuatu ahlul hal wal aqd ataupun sesuatu ahli syura itu, ahli mesyuarat itu memberi sesuatu keputusan, itu adalah mu'limah, just dia punya opinion. Ini dia punya pendapat dia, lebih baik kau buat macam ni, ini lebih tepat kau buat macam ni. Maka seorang mustasyir, seorang yang meminta pendapat tadi, maka dia boleh pilih apa dia boleh memutuskan sama ada yang bagi dia itu lebih sawab ataupun lebih menepati yang lebih tepat bagi kehendak. Jadi tidak mulzim. Itu pendapat yang pertama. Adapun al-mu'asirun min al-ulama wal mufakkirin, yang contemporary ini melihat daruratul iltizamil amir wal iltizamul amir al-mustashira bima ittafaqa alaihi, apa yang telah disepakati. Maksudnya darurah, kepentingan untuk seseorang pemerintah ilzam ni maksudnya wajibkan sama ada secara undang-undang ataupun dengan cara yang lain
apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, yakni ahli syura tadi. Ini pendapat majoriti ulama di kalangan yang moden lah. Yang ketiga adalah pendapat Syekh Qahtan Ad-Duri. Dia kata kita boleh jamak, kita boleh cuba untuk appreciate kedua-dua cara itu. Cuma Ad-Duri ini dia bincang pada aspek sama ada pemimpin itu mujtahid ataupun tidak. Tak apalah, itu pembicaraan yang sukar untuk kita lihat pada konteks sekarang. Maksudnya sekiranya pemimpin itu mujtahid, dia tidak perlu mengambil kira pendapat ahli syura dia, dan begitulah sebaiknya. Okey, kemudian Al-Syekh Ar-Raisuni itu dia menyimpulkan pendapat dia. Iaitu dia menyimpulkan, dia kata iza tajawazna haula al-mutaqaddimin ila man hum aqdamu minhum wa asbaq ay ila siratin nabawiyyati ala sahibiha afdalis salati wat taslim wa siratil khulafa'ir rasyidin wa umumi as-sahabati ridwanullahi alaihim fasanajidu at-tawajjuha wadihan ila al-iltizam bi muqtada asy-syura والأخذ بما اتفق عليه المستشارون أو ذهب إليه أكثرهم ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الأمر ينزل ليس في كتاب ولا سنة قال اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد رواية Imam Ahmad. Jadi Syekh Raisuni dia cuba tajawuz, maksudnya dia cuba datangkan satu perspektif baru dalam tanpa terikat dengan tiga-tiga pendapat yang kita sebut tadi, iaitu dengan melihat kepada kulliyat praktiknya para sahabat dan Nabi SAW serta para khulafa ar-rasyidin, bahawa dia kata syura itu mesti kita usaha untuk adanya iltizam, ataupun yang mesti diusahakan untuk bersifat mulzim, sama ada kepada dibentuk oleh pendapat majoriti ataupun kesemuanya. Antaranya dia berdalilkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu perkara yang baharu yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, maka Nabi kata ij'aluhu syura bainakum, jadikanlah itu, maksudnya putuskanlah itu dengan menerusi wasilah musyawarah di kalangan kamu, jangan putuskan dengan cara ra'yun wahid. Jadi perkataan Nabi itu tak refer kepada syura khassah ke ataupun syura ammah, tapi Nabi refer kepada tak boleh seorang, yang penting ada syura. Maksud Nabi tak tafsirkan syura itu kepada syura ammah ataupun syura khassah. Cuma biasanya kalau melibatkan nawazil, nazilah muayyanah ataupun mustajiddat yang tertentu, benda-benda yang Nabi sebut ini yang tidak ada nas yang jelas, maka itu biasanya melibatkan ahlul khibrah di kalangan para ulama yang ahli mutakhassisin dalam bidang-bidang itu. Okey, baik. Itu antara prinsip-prinsip yang kita boleh sebut secara umum. Begitu juga satu hadis daripada perkataan Abi Bakar kepada Amr ibn al-As ketika dia menghantar Khalid al-Walid, dia kata syawirhum, ketika dia dihantar oleh Al-Khalid al-Walid, dia kata syawirhum wala tukhalifuhum, maksudnya jangan mukhalafah, mesti ada musyawarah. Okay, baik, itu secara ringkas yang kita boleh kongsikan. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan awal kita ialah dalam masalah untuk menegakkan sesuatu maqasid daripada kepimpinan, keadilan, maslahah untuk ramai, manfaat untuk ramai, mesti ditegakkan dengan salah satu prinsip, dan prinsip itu antaranya dia bersifat wasailiyah, dia bersifat wasilah yang kita sebut sebagai syura. Dan syura itu kemudian dikupas oleh para ulama kerana praktik di awal zaman Nabi SAW dan para sahabat itu kebanyakannya lah, bukan semua, kebanyakannya adalah bersifat maqasidiyah. Maksudnya syura itu dikupas melihat pada tercapai maksud daripada syura itu, tidak dilihat pada aspek teknikal syakliyah ataupun dengan struktur-struktur yang tertentu, melainkan hanya dibahaskan sama ada dia bersifat syura khasah ataupun ammah. Yang kedua, kita bagi tadi bahawa syura ini sama ada dia adalah, kalau kita lakukan, sama ada bersifat syura ammah, mengambil kira pendapat ramai, ataupun mengambil kira pendapat ahli-ahli yang tertentu sahaja. Ada yang memilih yang pertama, ada yang memilih yang kedua, ada yang cuba al-jam'u baina at-tariqatain, melaksanakan di antara
ada tempat-tempat yang kita mengambil kira pendapat semua, ada tempat-tempat yang kita mengambil kira pendapat orang-orang yang kita rasa sebagai ahlul ikhtisas ataupun ahli khibrah dalam sesuatu perkara. Yang penting tercapai tujuan daripada syura itu. Kalau kita rasa masyarakat kita, komuniti kita itu kita boleh mengajar mereka untuk fiqah dengan kita, ataupun kita boleh mengajar mereka untuk musyarakah dengan sesuatu yang kita nak capai daripada kepimpinan, tanpa dengan cara cara mengambil pendapat mereka dalam masalah memilih pemimpin. Kita boleh mengambil pendapat mereka dalam masalah-masalah yang lain. Maksudnya taktikal itu adalah sangat luas, bukan hanya kita limitasikan perbahasan syura itu kepada isu macam mana kita nak memilih pemimpin. Itu kalau kita lihat panjanglah dalam sirah Nabi SAW kan. Antaranya kalau kita boleh petik sekali tentang khilaf para ulama tentang setelah Abu Bakar nak meninggal dan waktu tu Umar berada dalam musim haji tak silap, ada seorang lelaki datang dekat dia. Dia kata, lepas ni aku nak lantik pemimpin, aku bai'ah, aku lantik dia pemimpin lah. Sebab apa? Sebab itulah yang dilakukan oleh kamu dulu kepada Abu Bakar. Maksudnya lelaki itu dia maksudkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu hanya dipilih kerana pilihan Umar, ataupun hanya dipilih kerana pilihan sahabat yang tidak ramai, hanya kerana pilihan Umar Al-Khattab yang mencalonkan Abu Bakar. Maka marahnya Umar mendengar perkataan lelaki itu, dia balik ke Madinah, dia memberi khutbah dan dia menyatakan bahawa, kalau kita lihat dalam kitab Al-Aghlabiyah karangan Syekh Ahmad Rusaid Ar-Raisuni ada juga sebut benda ni. Dia nak kata Umar nak mengatakan bahawa pilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama selepas wafatnya Nabi SAW itu bukan dengan sokongan ataupun bukan dengan pilihan dia seorang saja, tapi itu adalah musyawarah dengan para sahabat dan juga persetujuan muwafaqah daripada majoriti para sahabat yang lain, walaupun mereka tidak terlibat di dalam mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah, tetapi tidak ada bantahan. Bahkan menjadi, kalau kita lihat, menjadi ijma' yang pertama secara sukuti. Di dalam sejarah Islam adalah pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Umar nak meyakinkan bahawa apa yang berlaku itu tidak sebagaimana syubhat yang disebarkan oleh lelaki itu bahawa Abu Bakar dilantik hanya kerana support seorang sahabat ataupun seorang dua sahabat. Tapi Abu Bakar dilantik kerana musyawarah para sahabat dan kerana dokongan daripada sahabat-sahabat yang lain, walaupun mereka tidak menyertai dalam musyawarah yang berada dekat Saqifah Bani Sa'idah ataupun Bani Sa'adah itu berdekatan dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anda pun tak tahu cakap apa dah ni, tapi maksudnya secara umumnya begitu. Jadi kita sampai pukul apa ni? Sampai pukul 10 kan? Okey, sampai 10.30. 10 nak tambah 5 minit lagi lah. Okey, baik. Jadi apa maksudnya? Jadi itu yang kita simpulkan tadi. Yang kedua ialah ar-ra'yul 'am ataupun syura' al-'amah, pendapat umum masyarakat. Pendapat umum itu maksudnya kita mengambil kira dalam musyawarah itu pendapat ramai orang, pendapat umum. Itu tidak tercela selagi mana tidak membawa kepada mafsadah. Kalau kita rasa selagi mana tidak membawa mafsadah, sebab kalau mengikut Syekh Ar-Raisuni hafizahullah taala, dia meletakkan itu pada ad-darajatul ula, pada pilihan yang pertama. Selagi tidak membawa kepada mafsadah, itu antara option yang kita boleh pilih. Tapi sekiranya bagi kita ada halat keadaan-keadaan yang kita sebut tadi, maka kita boleh kepada pilihan-pilihan yang lain selagi mana tahaqqaq al-maqsud ataupun husul al-maqsud daripada syura itu untuk menegakkan benda yang tepat dan juga untuk menyatukan di antara sesuatu masyarakat ataupun komuniti melalui mesyuarat yang diadakan tadi. Okay, itu antara yang kita boleh lakukan. Sekiranya pun itu sama ada kita nak buat syura khasah ataupun syura ammah, kita boleh buat dua-dua sekali.
mungkin dalam keadaan yang berbeza-beza. Contohnya dalam aspek ini kita laksanakan syura khasah, dalam aspek yang lain kita laksanakan syura ammah, dalam aspek-aspek yang tertentu yang kita rasa perlukan kepada syura ammah ataupun syura khasah, itu adalah teknikal-teknikal yang perlu difikirkan, dibincangkan supaya menepati maqasid kepada al-musyawarah yang 7 yang kita sebut tadi. Itulah sedikit. Yang akhir sekali ialah apa yang kita boleh simpulkan daripada tajuk kita kepimpinan itu ialah apabila kita sebut kepimpinan, kita akan sebut tentang masalah hukuk wal wajibat. Biasanya orang sebut masalah taat kan, ataupun dalam konteks lain disebut sebagai wala. Wala ni anak tak maksudkan wala yang sempit yang dipahami oleh netizen kita kan. Itu wala dengan maksud syar'i ataupun istilah fiqhi itulah. Tapi kadang-kadang sebab apa sukar untuk orang memberi ketaatan, memberi patuh kepada keputusan sesuatu, keputusan pemerintah ataupun kerajaan ataupun sesuatu kepimpinan, biasanya kerana tidak ada siqah. Tanpa siqah tidak ada taat ataupun wala tadi. Macam mana nak adakan siqah? Itu kena jernihkan menerusi wasilah-wasilah yang lain supaya rapat ataupun kita sebut sebagai tercapai maqasid ulfah dan wahdah, kepercayaan, adanya ukhuwah yang baik di kalangan sesuatu masyarakat tadi. Sama ada melalui qudwah ataupun melalui al-muasyarah, al-suhbah wal muasyarah, kita bergaul dengan persahabatan yang baik, ataupun menerusi kita mengambil kira pendapat-pendapat masyarakat, orang bawahan dengan cara-cara yang berbeza. Boleh jadi tak semestinya dengan cara pilihan raya, boleh jadi dengan cara kita pergi ke rumah ahli masyarakat kita berbincang, mengambil kira pendapat mereka, menulis pendapat mereka dan menuliskan, menyimpulkan pendapat mereka sebelum membuat keputusan, menghargai. Maka wasilah itu agak luas. So, jangan kita spesifikkan kepada isu pilih pemimpin saya, tetapi syura yang kita nak tegakkan di sini adalah pada mafhum yang lebih besar, iaitu pada konteks sebagai wasilah, sebagai satu platform untuk kita tegakkan segala kebaikan-kebaikan tadi. Sama ada setelah dipilih pemimpin, ketika nak melaksanakan kepimpinan, ataupun ketika terlibat dengan isu-isu umum, ataupun ketika terlibat dengan isu-isu khusus dan sebagainya. Itulah sedikit yang mungkin Ana boleh kongsikan. Ana minta maaf kalau tidak berapa memuaskan hati sebab apa Ana pun tak sempat prepare tu adalah prepare juga, tapi maksudnya kita pun sekadar itulah kita boleh sampaikan. Kita pun tak tahulah sebab ada orang tu dia mendengar untuk justifikasi pendapat dia, ada orang mendengar untuk mendapat ilmu, mungkin ada orang mendengar untuk melihat secara kritikal pendapat itu betul ataupun tidak. Itu berbeza orang al-mustami'in. Dan cuma kita membentangkan fikrah ammah ini supaya paling kurang budaya ilmu itu adalah sesuatu yang muttafaq alaih, sesuatu yang disepakati oleh kita bersama dalam konteks mana-mana organisasi pada hari ini, kerana antara tujuan sebuah kepimpinan itu adalah untuk mengilmukan masyarakat ataupun membudayakan ilmu itu sebagai satu benda yang bagus dalam masyarakat. Jadi Ana kira mengambil semangat itu dan kita pun masih berpegang kepada prinsip itu untuk kita sentiasa apa-apa tempat kembali kita adalah ilmu dan juga akhlak, dengan perbincangan, dialog, adanya musyawarah, adanya discussion, adanya benda-benda yang berkait dengan ilmu. Setelah kita buka ruang tadi, setiap orang boleh memberi pendapat, setiap orang boleh mengemukakan apa dia punya an-nazar, pemerhatian dia, perspektif dia. Setelah itu kita nak musyarakah lah ataupun partisipasi, support lah kepada pemimpin kita, contohnya dalam konteks organisasi pelajar. Sebab kadang-kadang pelajar ni ataupun dalam konteks pemimpin pelajar ni biasalah kadang-kadang kadang-kadang dia rasa down ataupun dia terlalu memikul banyak urusan yang tak dipikul oleh orang lain, ataupun dia tidak ada seni yang baik dalam membahagikan tugas contohnya.
ataupun tidak meraihkan sahabat-sahabat yang lemah dalam pembelajaran. Itu benda-benda yang kita boleh ambil technicalities dan itu dicapai dengan musyawarah tadi. Jangan nampak nak pilih pemimpin saja, tapi dalam konteks tadi pun dicapai dengan musyawarah supaya pertimbangan itu diambil kira, bukan setakat kita nak menegakkan masalah ammah sehingga kita terpaksa mengorbankan kawan-kawan kita masalah khasah. Tak boleh begitu. Tak boleh sampai kita kata selagi mana boleh dijamak, dihimpunkan antara dua masalah, kita tak boleh mengorbankan seorang yang kawan kita yang minat kepada belajar, tapi kita bebankan dia dengan sesuatu yang menyebabkan dia tak habis pelajaran semata-mata kita nak capai sesuatu yang besar dalam organisasi yang berkait dengan masalah kebaikan ahli dan masyarakat dan sebagainya. Kalau boleh dihimpunkan, digabungkan, dibahagikan tugas dengan baik, maka itulah terlaksana yang kita sebut sebagai wajib ataupun wajibat daripada pihak pimpinan dan juga hukuk yang diperlukan oleh seorang ahli yang berada dalam satu komuniti ataupun dalam satu organisasi yang sama ada di Aman ataupun di tempat-tempat yang lain. So Ana rasa begitulah, agak klasik lah Ana punya penyampaian. Apapun kita stop dulu setakat ini, kita serahkan kepada pengurusi majlis. Seterusnya kita buka kepada kalau ada soalan dan jawab pendapat daripada sahabat-sahabat di luar. Kalau ada soalan dan sebagainya, dan Ana pun yakinlah soalan tu pun Ana tak wajib jawab. Tapi at least kita nak tengoklah idea-idea daripada sahabat-sahabat yang lain. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran, diucapkan kepada Ustaz Mursyid atas penerangan yang sangat mantap tadi. Di sini kita pindah kepada sesi soal jawab. Ada soalan daripada Ahmad Zakwan bin Muhammad Hanafiyah. Dia ada dua soalan. Yang pertama, apakah pandangan Ustaz dengan dakwaan jika ketua boleh bertindak menyalahi mesyuarat akan berlaku kecelaruan dalam organisasi? Soalan yang kedua, apakah cabaran yang Ustaz lalui ketika jadi Presiden PPMA? Apa soalan kedua tadi? Apakah cabaran yang Ustaz lalui ketika jadi Presiden? Segan pula nak jawab dekat tak apalah. Okey. Yang pertama tadi dia tanya tentang bolehkah seorang ketua menyalahi pendapat mesyuarat kan? Okey, asasnya kalau kita lihat dalam tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang adalah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi buat secara personal, tidak semua Nabi bincang. Yang Nabi bincang tu kira kredit lah sebab Nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu dalam konteks Rasulullah lah ataupun dalam konteks selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga perbincangan dia boleh untuk tidak, macam kita sebut tadi pendapat daripada Syekh Qahtan Ad-Duri yang mengatakan bahawa seorang ketua boleh untuk tidak ikut keputusan mesyuarat dengan syarat bahawa dia adalah mujtahid. Dia adalah mujtahid lah. Kalau Syekh Ustaz Nazran mujtahid contohnya, ataupun Zakwan mujtahid, bolehlah dia buat macam tu. Contohlah, sorry lah saya petik nama kan. Itu sebagai contoh lah. Okay, baik. Sebab tu kita sebut soal kestabilan tadi. Kestabilan sesuatu pemerintah. Ataunya kita sebut sebagai man'ul istibdad. Man'ul istibdad. Untuk melarang berlakunya istibdad. Istibdad ni macam diktator lah. Diktator ni maksudnya dia buat cara dia saja. Jadi untuk man'ul istibdad, kalau adanya syura, adanya musyawarah tetapi tidak mengikut keputusan musyawarah, maka tidak tercapailah maqasid daripada syura tadi. Maka untuk orang yang bukan mujtahid dan kebanyakan kepimpinan dalam dunia ini, mestilah kita follow kepada keputusan yang telah diputuskan oleh mesyuarat, melainkan kita telah sepakat dalam mesyuarat itu bahawa dalam masalah ini kita memberi keputusan yang khusus
kepada ketua untuk ditentukan tanpa dia lalu kepada mesyuarat. Tapi dia kena maklumkan. Contohnya kita kata, okay, kita sepakat dalam mesyuarat bahawa seorang presiden dia boleh meluluskan 10 juta paling banyak untuk program PPMA contohnya. So setiap apa yang berlaku, pemimpin tu dia boleh luluskan 10 juta tu. Sebab apa? Sebab kita dah sepakat untuk diberikan peruntukan khusus, kuasa khusus untuk dia melaksanakan tanpa dia melalui musyawarat dalam syura ataupun dalam mesyuarat tadi. Tapi dengan syarat dia maklumkanlah, sebab itu melibatkan harta orang ramai juga. Itu maksudnya. Asalnya kena berpegang kepada syura. Sebab itu antara wasilah yang untuk menegakkan maslahah yang kita sebut tadi, 7 perkara tadi. Melainkan kita sebut kalau dia adalah Rasulullah ataupun dia adalah mujtahid lah. Itu begitu tu. Itu keadaan. Tapi tak adalah pemimpin mujtahid zaman sekarang. Itu agak sukar lah. Itu perbincangan Al-Mawardi sebut dalam kitab dia, itu agak tak boleh dipraktikkan dalam konteks sekarang. Yang kedua ialah apa tentang pengalaman lah. Ana pun malas nak imbau balik lah pengalaman di amal itu dalam PMA ni. Tapi sebenarnya bila sampai di PMA ni antara yang bagusnya sebab dia satu komuniti yang tak ramai lah. So apabila komuniti yang tak ramai ni, kami tak perlu sangat lah nak power sangat nak buat belah raya besar-besar sangat, tak, ataupun kata tak nak poster pun nak gah-gah sangat tu. Macam tu zaman dulu, maksudnya kita banyak sebab jumpa selalu dalam program, dalam futsal ke ataupun makan-makan ke. Jadi lebih kepada dia banyak memberi ruang untuk kita melatih kepimpinan dalam skala yang tak ramai lah, skala yang kecil. Mungkin kita terlibat dalam kepimpinan tapi skala yang tak besar sangat, tapi at least kita boleh belajar sesuatu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, antara faedah yang besar yang kami dapat dulu ialah tak kala adanya guru-guru asatizah yang kita sebut sebagai dirasah ulia di kalangan ustaz, master dan PhD, ramai PhD waktu tu. Dan mereka lah yang banyak memberi tunjuk ajar. Sama ada tunjuk ajar, sebab biasanya kita Persatuan Timur Tengah ni kita tak terlalu protokol sangat. Kadang-kadang kita pergi program pakai slipper, tak apalah pakai slipper, yang penting aku datang. Ataupun kita, jadi kadang-kadang ditegur oleh mereka ni lah, oleh asatizah tadi. Macam ni sepatutnya. Kadang-kadang kita buat program melibatkan EMJ ataupun kedutaan, ada sebahagian benda yang kita terlepas pandang dari sudut pengurusan, apa teknikal dan sebagainya, diberi panduan oleh asatizah yang selaku penasihat secara rasmi ataupun tidak rasmi kepada organisasi ataupun komuniti kecil PPMA pada waktu tersebut. Jadi kewujudan mereka tu agak memberi banyak manfaat lah kepada kami. Yang ketiganya ialah kelebihan di aman itu oleh kerana aman itu sendiri. Yang kedua, pelajar yang tidak ramai. Yang ketiga, kalau anda boleh sebutlah, ramai juga para ulama di aman itu. Tempat lain pun ramai juga. Tu anda malah sebut, takut macam apa nak bersuruh kan. Tapi maksudnya at least kita boleh kata ramailah majlis-majlis, banyaklah majlis ilmu di aman. Yang keempat, kerana faktor adanya asatizah tadi menyebabkan pendekatan lah, kita boleh sebut pendekatan persatuan pada waktu tersebut lebih terarah kepada budaya ilmu lah. Kita ada muhawalah untuk bukan setakat bi'ah solehah itu dari sudut benda-benda yang bersifat yang lain, tetapi juga adanya daurah, adanya kelas-kelas pengajian, banyaklah yang kita buat. Adanya kalau tak silap dulu Ustaz Abdul Hakim Osman selaku tulang belakang lah kepada PPMA ni, dia yang banyaklah, antaranya kami buat ma'rad ataupun ma'arid kutub yang kecil dekat rumah persatuan. Adanya, walaupun tak ramai kan, kalau ikut alhamdulillah tak payahlah kita pergi dekat balat je lah beli kitab. Tapi ada usaha untuk hidupkan dalam komuniti kecil tu, ada ma'arid kutub, dia deal dengan syarikat di aman tu, bawa sikit jual. Adalah suasana tu, dan juga suasana majlis-majlis ilmu yang lain pergi dan sebagainya. Maksudnya kita tidak terlalu terbeban sangat dengan technicality ataupun prosedur-prosedur yang kita rasa
ada yang tak semua wajib, ada yang sunat, ada yang kita boleh buat, yang kita tak perlu buat. Yang penting ukhuwah, dan juga yang penting ialah budaya ilmu itu tidak hilang sebagai huwiyah, sebagai identiti masyarakat ataupun identiti pelajar Timur Tengah itu. Dan kita baca juga sejarah-sejarah yang ditulis oleh para asatizah kita. Kalau yang kita baca, yang banyak menulis lah, kalau kita baca Ustaz Asrizal ke siapa-siapa kan, so mereka tu membicarakan satu konteks yang mana seakan-akan ada infisal baina al-jami'iyah atau jami'at talabah wal ilm, seakan-akan ada sekularisasi lah, ada pemisahan. Kalau persatuan ada memang tak belajar, kalau persatuan mesti fail, kalau persatuan mesti tak minat hadir kelas. Jadi itu naratif ataupun realiti yang berlaku di zaman mereka. So apabila kita datang pada waktu tersebut dan juga pada zaman sekarang, kita tak semestinya kita menjauhkan diri. Boleh jadi pendekatan itu kita sedia yang ubah, sebab dia wasilah itu ialah sesuatu yang fleksibel menurut al-wasail laha ahkamul maqasid. Persatuan itu selagi mana kita nak tegakkan maqasid yang disepakati bersama, iaitu ilmu, kita boleh juga jernihkan ataupun adjust untuk dia juga tidak berpisah dengan jami'ah. Persatuan itu tidak terpisah dengan majlis al-ilm, bahkan boleh membantu, boleh support kawan-kawan yang nak belajar, boleh memberi kelas-kelas kecil bimbingan untuk kawan-kawan yang nak ilmu tapi tak kuat sangat bahasa Arab, tak mampu nak hadir kelas masyayikh, mereka boleh hadir kelas-kelas kecil itu umpamanya. Sama ada bentuk orientasi exam oriented ataupun kelas-kelas tambahan yang kita sebut sebagai nak membantu memahami madah dan sebagainya. Itu antara benda yang agak menarik lah, yang tak tahulah cabaran ke tidak cabaran tu kita telah sembunyikan dalam hati lah. Mungkin adanya cabaran tapi kita telah tajawuz, kita telah ambil benda tu sebagai satu pengalaman. Alhamdulillah adalah sedikit yang kita boleh kongsikan. Okey, ada lagi soalan? Tak payah soalan berat-berat. Untuk rasa tak. Ada lagi, ada satu soalan. Assalamualaikum. Adakah wajar orang yang disyurakan, yakni dipilih sebagai pemimpin itu untuk menolak sepakat keputusan majlis syura, atau perlu menerima keputusan tersebut dengan hati yang terbuka? Terima kasih. Oh sorry, tak dengar habis tadi. Minta maaf kerana tertengok telefon. Dengar separuh. Mungkin yang ulang balik. Adakah wajar orang yang disyurakan, yakni dipilih sebagai pemimpin itu untuk menolak sepakat keputusan majlis syura, atau perlu menerima keputusan tersebut dengan hati yang terbuka? Soalan tu kalau nak jawab tu nak jawab secara umum lah kan. Dan yang kedua, kalau nak jawab, ente tak boleh nak tak boleh nak anggap jawapan anak tu memuaskan hati mana-mana pihak. Itu biasalah sebab kita program umum. Yang ketiga, kalau anda jawab pun lebih kepada bukan anda merendahkan siapa-siapa ataupun bukan anda memuji siapa-siapa, tapi mungkin lebih kepada memberi cadangan ataupun pendapat peribadilah. Ini sebab anda bukan ahli syura dalam konteks mahal tempatan antum. Okay, baik, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ialah tak ingat dah soalan. Ingat insya-Allah. Dia pemimpin kena berusaha untuk walaupun sama ada dia memilih syura al-ammah ataupun asyura al-khassah yang kita bincangkan tadi, tapi dia kena berusaha untuk memberi sesuatu yang meyakinkan ahli dia. Meyakinkan itu kita sebut, kalau istilah apa islamisasi ni maksudnya siqah. Siqah sama ada dengan cara membina hubungan ataupun dia sebelum dia melantik orang yang dia nak menerusi jalan syura itu, dia jumpa dulu di rumah-rumah sahabat-sahabat yang dia rasa yang agak kritikal dengan keputusan yang dilakukan oleh persatuan. Dia jumpa, ada hiwar, ada dialog, dia tanya pendapat. Lepas tu dia minta pendapat tu secara serius contohnya. Ataupun maksudnya dia cuba ijtihad untuk adanya technicality yang lain. Dengan technicality itu dia boleh kira sebagai satu jalan, satu wasilah
untuk dia menambahkan lagi ataupun memperbaiki lagi masalah yang berlaku dari sudut ketidakpercayaan itu. Sebab ketidakpercayaan itu kadang-kadang lah dia berlaku bukan kerana orang tak bersetuju dengan pendapat kita, tapi kerana sikap kita tak kala kita nak menyatakan kebenaran yang kita rasa tadi. Boleh jadi di pihak seorang pemimpin, dia rasa ini cara yang dia nak buat, tapi cara dia approach dan cara dia nak sampaikan kepada orang itu menyebabkan adanya hijab bainahu wa bainal akhar. Adanya benteng di antara dia dengan sahabat yang lain. Sepatutnya kalau dia seorang pemimpin, dia adalah pemimpin untuk semua. Walaupun keputusan tu dia tak ikut pendapat semua, tapi at least dia cuba untuk kalau bahasa organisasi ini untuk ice breaking lah, untuk dipecahkan benteng itu dengan sahabat-sahabat yang lain. Walaupun akhirnya keputusan dia buat orang tak puas hati juga, tapi paling kurang tidaklah benda itu berlarutan dengan maksud sehingga akhir sesi itu tak bertegur ke. Paling kurang dia tak bersetuju dengan kita dengan hanya masalah ini, tetapi selepas itu pendekatan seorang pemimpin ataupun persatuan itu boleh mencapai kehendak dia sebagai seorang yang ada terlibat dalam organisasi kita sebut kehendak ahli itu, dan juga masalah yang dia nak tercapai. Maksudnya benda itu boleh di adjust dengan cara-cara yang lain supaya paling kurang banyak lagi yang kita boleh sepakati walaupun ada khilaf dalam certain masalah itu. Itu sekadar yang anda boleh sebut secara prinsip umum lah. Anda tak nak sebut lah anda setuju ke tidak ni syura ke tidak, itu anda tak masuk campur lah. Sebab tapi at least anda sebut dengan maksud mimbab iktirah cadangan. Maksudnya kita kena bezakan di antara al-haq wa taqdimul haq ataupun al-haq wa tarhil haq, ataupun antara kebenaran dan juga mengemukakan kebenaran itu. Sama ada kita mengemukakan benda yang kita rasa benar, dan cara kita approach dan cara kita untuk menyelesaikan itu juga mesti dengan cara yang agak mengurangkan, walaupun tidak menghilangkan perbezaan, tapi mengurangkan perselisihan. Paling kurang kita rapat dengan dia dalam keadaan dia tahu, tak apalah, aku tak setuju juga dengan kau, tapi at least bab-bab lain aku buat program futsal, kita boleh lawan sekali, at least. Jadi banyak benda-benda yang masih berterusan selepas daripada perbezaan yang dilalui tadi. Wallahu a'lam. Terima. Nampak macam sudah tiada soalan. Okay, sebelum kita tutup majlis ni, saya nak ambil kesempatan untuk minta sedikit nasihat daripada Ustaz bersempena dengan pilihan raya, bersempena dengan pilihan raya yang sedang berlangsung di Jordan ni antara mahasiswa. Ustaz ada boleh nak bagi sikit nasihat untuk kami? Sempena pilihan raya, kata pernah nak guna istilah ni lah. Okey, sempena asyura al-ammah dengan syura al-khassah. Masih ada yang mengamalkan bighanin nazar lah, tanpa melihat kepada betul ke salah tu, tapi secara umumnya ialah luaskan partisipasi kita dalam konteks sebuah organisasi itu, bukan setakat pada memilih pemimpin, ataupun memilih pemimpin itu benda yang penting lah untuk kita memilih pemimpin yang bagus, yang kita siqah dengan dia, yang boleh buat kerja, yang ada ilmu yang baik, yang tidak tinggal dengan kelas budaya ilmu, walaupun bukanlah dia pandai semua benda, tapi at least dia seseorang yang minat dengan budaya ilmu, dan juga dia orang yang boleh memimpin kita, ada sikap yang bagus dalam persahabatan. Itu dalam konteks memilih pemimpin. Tapi yang penting selepas daripada pilihan raya itu juga kena ada musyarakah ataupun partisipasi yang baik daripada setiap ahli lah. Setiap ahli, maksudnya kalau setiap ahli dan juga warga sebuah komuniti itu, untuk dia memberi sumbangan dari sudut bukan setakat pendapat, tapi memberi sumbangan dari sudut gerak kerja, memberi sumbangan dari sudut apa lagi, dari sudut kalau dia ada ilmu, dia boleh kongsi ilmu,
Dan yang penting ialah setiap pemimpin ni dia kena pandai mengurus human resource. Betul tak sebutan Ana tu? Dia kena pandai mengurus sumber manusia. Dia kena pandai manfaatkan manusia, manfaatkan ahli. Kalau kita lihat ahli kita ni, walaupun dia tak sama dengan kita, ataupun dia ada kekurangan di bidang itu, mungkin dia ada kelebihan di bidang yang lain. Maka kita manfaatkan kelebihan tadi. Mungkin dia ni jenis kalau program itu susah nak datang, ataupun dia susah nak beri, kalau program pun makan-makan pun kena basuh pinggan ke apa, dia susah ke dan sebagainya. Tapi kalau dia jenis ada lebih dari sudut ilmu, kita manfaatkan dia. Kita bagi slot dia untuk kelas, untuk dia bagi pengisian, untuk dia mengajar sahabat-sahabat. Itu maksudnya manfaatkan seseorang melihat kepada kelayakan dan juga keupayaan dan juga apa kepakaran yang dia ada yang dia boleh kongsikan untuk maslahah ataupun untuk kebaikan sesebuah komuniti di sana lah. Yang akhir sekali ialah mungkin nasihat anaknya ialah antum berada di zaman yang tak sepatutnya pertembungan itu terlalu kuat. Maksudnya kita masih ada khilaf. Khilaf itu tetap akan berlaku lah. Tapi maksudnya ini adalah zaman yang mana perlu ramaikan sahabat dan perlu mengurus perbezaan, perlu banyakkan hiwar dan perlu tegakkan kebenaran tetapi tanpa membatalkan sesebuah nilai ukhuwah dan persahabatan itu. Jadi itu antara cabaran di zaman ini yang perlu dipikul oleh setiap pemimpin. Kalau kita tak ada budaya ini di zaman universiti, kita balik, kita jadi pemimpin apa saja, kita masuk dalam organisasi apa saja, sama ada politik ke, company, syarikat ke, kita masuk dalam universiti ke, kita akan membawa menjadi satu beban ke dalam sesebuah organisasi. Sebab kita tidak pernah dedahkan dengan budaya berdepan. Apa masalah berdepan? Bincang. Masalah ilmu kita bentukkan hiwar. Walaupun kita tak setuju, tapi at least di pihak orang yang tak bersetuju dengan kita, dia ada ruang untuk dia mengemukakan pendapat dia. Tapi bukan setakat hiwar. Masukkan juga kepada isu nufus, jiwa, rapatkan di antara orang, sedarkan tentang masalah-masalah yang bersifat akhlak dan sebagainya. Maksudnya, itu antara yang penting. Apa yang antum budayakan di zaman pelajar dalam organisasi, itulah yang akan antum bawa dalam zaman yang seterusnya. Kalau seseorang pemimpin tak jelas dia punya sikap dia punya budaya dia tak ada pendirian yang jelas dan dia tak ada satu kepimpinan yang dia rasa dia hanya memimpin satu kelompok, sepatutnya pemimpin ini dia memimpin semua. Dan dia tidak ada skill itu, dah tak belajar skill itu, tidak ada lapang dada, maka sukar itu untuk dia bawa kepada skala ataupun marhalah kepimpinan yang lebih besar untuk akan datang. Bahkan boleh bawa beban. Mungkin kita tengok zaman sekarang ni macam-macam lah berlaku masalah kepimpinan dalam negara kita ni. Contohnya, mungkin kerana zaman belajar dia tu memang jenis macam tu. Jenis duk kata korang, jenis tak ada akhlak, jenis tak suka bincang, jenis tak suka persahabatan dan sebagainya. Walaupun dalam masa yang sama, kita kena lakukan apa yang kita rasa boleh mencapai kepada tujuan yang kita telah letakkan dalam sesebuah organisasi lah, insyaAllah. Itulah setakat nasihat yang ringkas. Untuk akan datang, kalau antum nak jemput lagi, boleh jemput ramai lagi sahabat-sahabat asatizah yang lain yang boleh beri pengalaman yang lebih hebat. Ana ni sekadar sikit saja. Ana ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, khususnya pihak penganjur yang telah menyediakan satu platform untuk kita saling berkongsi. Ini satu platform ilmi yang bagus, yang kita rasa dengan platform ini boleh tertegak banyak maslahah kebaikan. At least kita ada satu perbincangan yang jujur, yang telus, walaupun di pihak ana lah yang mungkin tak mewakili mana-mana pihak secara umumnya, tapi at least kita cuba bentangkan fikrah umum tentang masalah itu. Dan yang penting sama-sama kita melakukan kerja kita. Moga-moga apa yang kita buat itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terlalu agak kita sebut sebagai mubalaghah. Maksudnya kena sederhana. Kita jangan ingat kita nak memimpin Asia ni, kita nak memimpin komuniti pelajar saja. So sederhana saja. Maksud sederhana tu jangan terlalu buat benda yang kita rasa nak buat sehingga terabai masalah-masalah yang lain, ataupun
kalau kita lebih bijaksana, kita boleh menggunakan apa yang ada ini untuk membantu masalah dari sudut kita nak belajar ilmu dan sebagainya. Ini selalu kita sebut. Yang penting, kalau orang kata yang nombor satu belajar, nombor dua persatuan, kita kata betul, nombor satu belajar, ataupun kita boleh manfaatkan dua-dua sekali. Ini sebagai wasilah dan ini sebagai maqasid. Okey, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas nasihat dan penjelasan, dan terima kasih juga kepada Ustaz atas sudi untuk meluangkan masa untuk kami. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini kita dapat ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Kalau kita tak dapat buat semua, kita jangan tinggal semua. Gitu. La yudraku kulluh, la yutraku julluh. Sekian. Apa yang baik datang kepada Allah dan apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.